bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Jadi insyaAllah sempurna kita nak bertemu dengan bulan Ramadan ni. Masjid pada Universiti menjemput ceramah mata asing yang kita kenal, Al-Faqih Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jalani yang juga sebagai Al-Faqih dakwah yang sedang dakwah Islam Malaysia, untuk memberikan nasihat, ceramah, perkongsian dan sebagainya. Jadi selepas program ini macam biasa kita ada jamuan, tapi disediakan dalam buka ya. Allah SWT dan memanjangkan kalam majlis menjemput dan persediakan Al-Faqih saya juga Al-Jufri untuk meneruskan kuliah perdana Mahkamah Ramadan Perlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Nazir dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah pilih kita pada malam ni. Allah letakkan kita di masjid yang serba indah ini, dan syukur pada Allah, mudah-mudahan masjid ini bukan sekadar indahnya di fizikalnya, dari segi rupa bentuknya dan sebagainya, tetapi juga indah pengisiannya dan indah juga hati-hati mereka yang memakmurkannya. Allahumma amin. Saya bila datang ke masjid Bandayu ni, saya ingat Ustaz Ismi. Tapi Ustaz Ismi kata malam ni tak ada kat sini lah. Kawan baik tu, lama kawan dengan dia, travel sana sini sama dan sebagainya. Jadi tak apalah, alhamdulillah, ala kulli hal, syukur pada Allah. Allah pilih kita dan Allah jadikan kita sebagai tetamu dia. Satu nikmat yang kita tahun lepas tak dapat, sekejap Allah tak ada cabut. Bila Allah cabut satu nikmat, kadang kita akan lebih menghargai nikmat tersebut. Kita akan lebih appreciate satu nikmat bila Allah tak ada cabut nikmat tersebut. Kan manusia gitu kan, manusia ni selalu gitu. Dia cuma ingat satu nikmat bila nikmat tu hilang daripada dia. Bila nikmat tu hilang, dia akan teringat. Bila nikmat tu ada, kadang dia lupa. Itu normal. Kata Syekh Al-Muhasibi dalam Risalatul Mustarsyidin, dia kata, aku selalu lupa nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi sentiasa, walaupun nikmat itu besar, tapi aku selalu ingat nikmat-nikmat yang sekali-sekala aku dapat. Dan sekali-sekala aku dapat, selalu aku ingat. Imam Al-Muhasibi ni ulama besar, ulama kurun ketiga hijrah, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama besar, bukan ulama kecil anak. Tapi dia suka menggunakan perkataan aku kat situ, menceritakan tentang kelemahan diri dan sebagainya. Maka beliau digelar sebagai Al-Muhasibi, orang yang bermuhasabah. Jadi kitab beliau, contohnya kitab Risalatul Mustarsyidin, itu kitab tasawuf yang sangat-sangat bernilai tinggi. Beliau muhasabah diri beliau, tapi bila kita baca, kita akan lebih terpukul. Sebab ulama besar macam ni boleh kata begini, aku macam mana pula, aku jauh lagi teruk lah daripada apa yang beliau sebutkan. Jadi nikmat yang beliau katakan, macam nikmat makan, nikmat minum, nikmat hidup, nikmat Islam dan iman dan sebagainya, nikmat yang berterusan. Nikmat berterusan ni kadang kita tak berapa nak hargai. Tapi nikmat yang datang sekali-sekala, walaupun mungkin nikmat yang datang sekali-sekala itu tak sebesar nikmat yang berterusan itu. Macam nikmat hidup,
dan nikmat Islam dan iman. Mana boleh kita sama dengan nikmat dapat kereta contohnya. Kita bila dapat kereta, kita rasa seronok sangat-sangat, rasa nak buat kenduri kesyukuran, rasa dapat rumah contohnya, kita rasa seronok sangat, alhamdulillah, baguslah, seronok, syukur kan, nikmat Allah bagi. Kita rasa itu nikmat yang sangat-sangat besar. Tapi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup tu sendiri, nikmat bernafas, mana boleh kita compare kan dengan nikmat dapat kereta, dapat rumah. Cuma sebab nikmat rumah, nikmat kereta tu tak dapat tiap-tiap hari. Mana ada orang dapat kereta baru tiap-tiap hari? Hatta toke jual kereta baru pun dia takkan dapat kereta baru tiap-tiap hari kan? Jadi maknanya itulah kita. Ramadan datang ni, Ramadan akan datang insya-Allah lagi 9 hari, 8 hari lagi. Bila dalam tempoh 8 hari, 9 hari lagi nak jumpa Ramadan, Ramadan ni kita dah jumpa berpuluh-puluh kali. Ikut umur masing-masing, kita dah jumpa berpuluh-puluh kali. Dalam tempoh berapa puluh kali kita jumpa Ramadan, maka kadang-kala kita dah tidak betul-betul menghargai Ramadan tu, sebab dah berpuluh-puluh kali kita jumpa bulan Ramadan. Maka Ramadan datang dalam keadaan kita tak menyambut selayaknya sebagai bulan yang patut kita sambut, bulan yang patut kita rasa ni bulan paling agung, bulan mulia, bulan yang macam-macam lah yang kita semua tahu. Kita tahu bulan ni memang bulan yang hebat, tapi kita dah mula istilahnya take things for granted. Datang punya Ramadan, bolehlah, nanti aku puasa lah Ramadan, nanti aku baca lah Quran, nanti aku tarawih lah dan sebagainya. Kita dah jadi begitu je lah. Dia tak ada rasa ini adalah bulan yang aku mesti bersiap sepenuhnya. Dalam tempoh seminggu sebelum Ramadan, tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak menyambut Ramadan, yang tajuk ceramah kita Marhaban Ya Ramadan, maka mestilah kita buat persiapan sungguh-sungguh nak menyambut Ramadan itu, nak sambut sungguh-sungguh Ramadan. Saya dimaklumkan contoh, tuan-tuan ada buklet ni kan, yang kecil ni, apa, buku kecil ni, apa, majalah kecil ni kan, dia tak ada muka surat, ada muka surat. Cuba tuan-tuan tengok muka surat yang ketiga contohnya, muka surat yang ketiga. Ini bukan tulisan saya, bukan, ini tulisan Ustaz Hasnil Abu Bakar. Ustaz Hasnil ni dia kembar Ustaz Hasnil dengan Ustaz Asnul Abu Bakar, senior saya. Ustaz Hasnil dengan Ustaz Asnul. Ustaz Hasnil adalah pembimbing jemaah haji, selalu keluar suara dia di IKIM FM kalau cerita bab haji. Cerita bab haji selalu keluar suara Ustaz Hasnil, yang lembut orang dia, Ustaz Hasnil Abu Bakar. Kembar dia Ustaz Asnul, Ustaz atlet Ustaz Majlis Sukan Negara, Jadi Ustaz Asnil Abu Bakar banyak buat buklet-buklet macam ni. Dia ada buklet untuk panduan ibadah pesakit dan sebagainya, yang jenis colourful macam ni lah, cantik begini kan. Alright, yang saya nak sebutkan tadi muka surat yang ke berapa tadi, ketiga kan. Muka surat yang ketiga tu 1, 2, 3, betul lah. Muka surat ketiga ada doa yang ke atas tu. Doa yang ke atas ni kalau kita perhati betul-betul, tuan-tuan ada buku ni semua ada, okey. Allahumma sallimni ila Ramadan kan, dan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Disebutkan sini doa para salafus salih. Sebahagian ulama menyandarkan ia kepada sebuah hadis, tapi tak apalah, ia memang amalan para ulama kan, amalan salafus salih. Tuan-tuan kalau perhatikan doa ni, dan doa ni kita baca bahasa Melayu tak apa, tak ada masalah lah kan, baca doa ni dalam bahasa Melayu, dia akan lebih rasa sangat. Ya Allah, berilah keselamatan kepadaku untuk menghadapi Ramadan, berikanlah kesejahteraan Ramadan untukku, dan terimalah ibadah Ramadan daripadaku. Tapi saya lagi suka satu lagi terjemahan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Satu makna salim adalah sejahterakan, betul lah macam maksud terjemahan kat sini, selamatkan, sejahterakan. Satu lagi maksud salim adalah serahkan. Jadi satu lagi makna dia adalah serahkan aku kepada Ramadan dan serahkan Ramadan kepadaku. Adanya dua-dua makna tu sekali je sebenarnya. Banyak serah tu dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera. Jadi sekarang ni tuan-tuan, dalam tempoh seminggu ni kan, tak ada siapa yang boleh confirm kata dia selamat.
untuk menghadapi Ramadan. Tak ada di kalangan kita yang boleh angkat tangan dan kata, Ustaz, saya dah confirm Ramadan kali ni saya masih hidup. Ada? Kalau ada yang boleh angkat tangan, try tengok. Kok lah dia kata, saya dah buat deal dengan malaikat maut, Ustaz. Kalau ada yang angkat tangan, confirm antara dua je lah. Sama ada dia ikut ajaran sesat, kan? Ataupun dia tak berapa betul sangat lah, lupa makan ubat hari ni lah. Itu je. Kita semua tak ada yang tahu kita hidup lagi ke tidak Ramadan tahun ni. Minggu depan, walaupun seminggu tu adalah satu tempoh yang sangat panjang, sangat lama. 8 hari yang mendebarkan kita. Tuan-tuan tengok orang nak kahwin, kadang-kadang sehari sebelum kahwin boleh meninggal dunia. Kan dalam beberapa bulan lepas saya ke Terengganu, bila lepas ceramah tu dia orang cerita, dia orang kata, Ustaz, ada kata apa, mangsa lemas, ada 2-3 orang yang lemas di pantai. Jadi tanya, kata salah seorang daripada mangsa lemas tu, dia datang ke Terengganu sebab nak nikah esok pagi tu, malam tu meninggal, lemas. Petang tu dia pergi mandi dengan keluarga dia tu kan, dengan kawan-kawan yang datang, meninggal, mati lemas. Esok pagi je nak kahwin. Dia datang daripada jauh tu, dari Kuala Lumpur ke dari mana tak, datang sampai ke Terengganu. Rupanya malaikat maut yang menanti dia dekat sana, bukannya pengantin, bukannya isteri dia. Jadi kita tahu benda ni, maknanya walaupun 8 hari itu macam sekejap, tapi 8 hari itu satu penantian yang begitu lama bagi kita, sebab kita tak tahu kita ni selamat ke tidak nak jumpa Ramadan. Itu satu, selamat dari segi nyawa kita, hidup kita. Yang keduanya, hati kita tu sendiri, kan, selamat ke tidak hati kita nak jumpa Ramadan. Betul Ramadan datang, tapi hati kita ni sampai ke tidak ke Ramadan. Takut fizikal kita sahaja yang jumpa Ramadan, hati kita belum betul-betul bersedia sampai ke Ramadan. Tak selamat juga lah namanya. Hati itu tak selamat. Dia tak betul-betul menerima Ramadan selayaknya selaku tetamu agung yang mesti dia sambut. Dia rasa Ramadan datang dan pergi, itu je lah. Maka hati itu tak selamat lagi. Kan dalam Quran bila Allah Ta'ala gunakan perkataan salim, salah satunya adalah qalbin salim, kan, hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada manfaatnya harta dan anak pinak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. So hati yang sejahtera tu juga kita nak. Perkataan salim tadi tu minta sejahtera. So salim yang sejahtera, qalbin salim, hati yang sejahtera. Jadi kita nak juga hati yang sejahtera. Bukan saja fizikal kita sihat jumpa dengan bulan Ramadan, tapi hati kita juga sihat nak bertemu dengan bulan Ramadan. Salah satu cara nak bagi sihat hati kita, yang inilah antaranya doa ni. Sebab bila kita doa begini, kita tengah bersiap mindset kita, hati kita, iman kita, semuanya kita tengah groom, tengah tambah baik, tengah improve dia supaya Ramadan kali ni aku nak terima dengan istimewa, bukan datang macam tu aja. Sekarang ni tuan-tuan, dalam tempoh 8 hari ni, bila kita setiap hari baca doa ni, kita punya keterujaan, excitement tu nak jumpa bulan Ramadan dia makin naik. Sebab kita sentiasa doa begini. Ini salah satu daripada doa yang mesti kita baca tiap-tiap hari depan ni. Janganlah kita tinggal. Satu lagi doa yang paling simple, yang biasa sekali, yang ada juga hadis, walaupun hadis tu dhaif, tapi ulama memang amalkan, tak ada masalah. Doa kan, apa dia? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bahasa Melayu tak apa, tak ada masalah. Bacalah bila-bila, sebelum tidur ke, bangun tidur ke, nak pergi masjid ke, ulanglah, ya Allah sampaikanlah aku ke Ramadan. Okey. Pagi tadi saya sebutkan antara perkara yang saya sebutkan pagi tadi di surau apa nama surau tadi? Darussalam. Saya sebutkan tentang betapa kita ni daripada sekarang, bila kita selalu doa macam ni, maka kita akan berniat. Kita akan niat siap-siap apa yang kita akan buat pada bulan Ramadan ini.
Kita dah fikir dah, okey aku nak ni, aku nak tu dan sebagainya, sebab kita nak sangat, kita nak Ramadan. Jadi bila kita nak Ramadan, takkanlah kita nak tu nak saja, mesti ada benda yang kita dah plan. Kita tak ada nak Ramadan dalam erti kata Ramadan tu datang, lepas tu aku ikutlah macam mana pun. Kita tak nak macam tu. Kita nak, aku nak Ramadan sebab aku nak buat macam-macam bulan Ramadan ni, biar macam tu. So apa yang aku nak buat bulan Ramadan ni? Kalau betul kita kata kita nak sambut Ramadan, macamlah kalau orang datang rumah kita, kita bukan sekadar nak dia datang, kita mesti sediakan makan minum dan sebagainya. Apabila dia sampai, apa-apa keperluan dia, bilik air pun kena cantik, kalau dia nak tidur, bilik tidur pun kena elok, kita sediakan towel pula dia untuk dia, bahkan kalau ada persalinan kita sediakan persalinan dan sebagainya. Sebab kita nak dia duduk tu dalam keadaan paling selesa. Kita bukan sekadar nak dia datang, tapi mesti dah ada macam-macam dah kita prepare kedatangan dia, benda-benda yang melibatkan kedatangan dia. Bukan dia datang dah itu je, duduklah kau, bukan. So Ramadan macam tu juga, bukan semata-mata bila kita sebut marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, Ramadan datang lepas tu kita buat dia. Tak mungkin, mesti ada benda kita nak buat. So prepare daripada sekarang. Yang saya tak payah sebut pun tuan-tuan semua tahu. Nak prepare apa? Tuan-tuan tahu yang kita kena prepare Quran daripada sekarang. Kita semua tahu kita nak kena prepare sedekah daripada sekarang. Kita tahu yang kita kena prepare datang ke masjid tiap-tiap malam, kan, daripada sekarang. Sembahyang sunat tiap malam dan sebagainya. Benda-benda macam tu benda yang kita tahu kita nak buat pada bulan Ramadan, maka persiapannya daripada sekarang. 8 hari ini manfaatkanlah. Kalau boleh 5 waktu solat mesti kita dekat masjid. 8 kali 5 40. Ada 40 waktu solat kita berada di masjid sebelum Ramadan. Dah cantik dah tu. Elok 8 hari. Ya. So 40 waktu solat ni memang kita dah ada dekat masjid waktu azan. Maknanya memang Ramadan datang insya-Allah dalam keadaan yang kita lebih bersedia. Cuba boleh jadikan azam. Kalau sebelum-sebelum ni kita datang kejap, datang kejap, cuba kita jadikan azam. Okey, lepas ni tiap-tiap pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak aku ada kat masjid. Kalau tuan-tuan mampulah. Kalau yang bekerja dan sebagainya tu nak buat macam mana kan, tak boleh nak buat macam mana. Tapi kita cerita ni kalau mampu. Kalau mampu maka cuba buat. Memang akan ada kesan. 40 ni nombor yang diberikan oleh Nabi SAW sendiri, bukan kita yang reka-reka nombor 40 ni, kan? Cuba buat dulu. Okey, seterusnya antara yang kita boleh buat juga sebelum daripada Ramadan, tuan-tuan nanti tuan-tuan bacalah buklet ni, kan? Kita bukan nak bahaskan buklet ni daripada awal sampai habis, tapi banyak disebutkan dekat sini tentang apa namanya ni, Quran, tentang syarat sah puasa lah, apa semua tu kan. Yang tu insya-Allah kita semua perlu tahulah. Ilmu kena tambah, kan, perkara-perkara makro puasa, sunat puasa, definisi puasa, perkara batal puasa, uzur boleh puasa tinggalkan, hukum fidyah dan sebagainya, masya-Allah. Kemudiannya yang saya nak sebutkan kat sini adalah bila kita nak dekat maghrib bulan Ramadan tiap-tiap malam. Pagi tadi saya sebut benda ni, sebenarnya saya nak ulang. Kalau tuan-tuan ada yang datang pagi tadi, tak apalah, ulang lagi sekali. Saya sebutkan, dan benda ni saya dengar seorang penceramah daripada Hadramaut, Yaman. Lebih kurang 3 hari lepas saya tengok video ceramah dia lah, live waktu tu. Jadi dia bercakap tentang benda yang semua kita tahu, iaitu orang yang berpuasa ni dia ada waktu yang doa dia mustajab, kan? Dan sebagian sebut dekat-dekat nak berbuka puasa. Ketika mana nak berbuka puasa? So kalau ketika nak berbuka puasa tu doa mustajab, itu biasa kita dengar. Itu benda yang semua kita biasa dengar, doa mustajab. Orang berpuasa ni doa dia Allah Ta'ala makbulkan. Cuma cara dia sebut benda ni saya baru first time dengar. Dia kata kalaulah kita ada 30 hari bulan Ramadan, kita ada 30 hari bulan Ramadan, kan, bermakna kita ada 30 waktu doa mustajab. 30 waktu doa mustajab, kan, dalam sepanjang bulan Ramadan tu. Tak campur lagi hari Jumaat apa semua tu, tak campur lagi doa mustajab pada waktu malam dan sebagainya. Ni kita cerita waktu yang buka puasa tu je. So ada 30. Okey, 30 hari tu ada 30 waktu doa mustajab. Kalaulah kita kata 30 doa mustajab, pernah tak kita susun kita nak doa apa?
30 tu. Boleh tak kalau kita susun 30 jenis doa yang berbeza? Hari pertama aku nak doa ni, hari kedua aku nak doa ni, hari ketiga aku nak doa ni, hari keempat aku nak doa ni. Kalau permintaan kita ada lebih banyak lagi daripada tu, mungkin satu hari 2-3 doa ke dan sebagainya. Tapi maknanya ada doa-doa yang tertentu yang kita nak baca tiap-tiap hari. Dia bukan maknanya Nabi SAW ajar mesti hari pertama baca doa ni, hari kedua. Tak, ni kita sendiri. Sebab kita nak berdoa kan, Allah Ta'ala suruh kita doa lah. Doa. Jadi setiap hari sebelum buka puasa kita dah hadir dah. Okay, aku nak doa ni hari ni. Hari pertama aku nak doa ni, hari kedua aku nak doa ni, hari ketiga aku nak doa ni, hari keempat aku nak doa ni. Sebab ada 30 peluang untuk aku berdoa pada Allah Ta'ala. Tuan, biasa kan orang kalau pergi umrah, pergi haji, kita kirim doa kan? Rasa semua kita biasa buat, ataupun banyak di kalangan kita biasa buat. Ataupun kalau kita pergi umrah, orang pula kirim kat kita, betul kan? Kita kan orang siap WhatsApp kan, oh tolong doakan ni, senarai tu kadang-kadang ada orang sampai senarai sampai 70 doa untuk dia seorang je. Kalau kita boleh shortcut tak apa, ya Allah perkenankanlah doa hamba ni kan? Tak payah baca 70 doa tu. Tapi ada yang kirim siap sebut, ustaz kena baca setiap 1 tahun. Dia siap begitu lagi. Dia demand kan? Dia memang macam tu. Ada orang macam tu, ustaz baca tahun ni ustaz, dan baca di semua tempat yang doa mustajab, ambil kau. Macam kita tak ada doa lain, nak doakan dia seorang je kan? Dekat multazam, dekat apa semua nak doakan dia je kan? Memang ada macam tu. Tak apalah, ni orang panggil manja kan? Tak apalah, permintaan dia kita boleh tunaikan mana yang kita mampu dah, gitu je kan. Tapi senang ceritanya ada orang memang macam tu, dia ada senarai doa apa yang dia nak, dia spesifik, dia tahu apa dia nak. Ada orang kalau kita kata doa lah, doa apa, dia tak tahu, masih blur, fikir lagi nak doa apa. Tuan-tuan, sebahagian daripada tuan-tuan masuk dalam kategori yang pertama, sebahagian daripada tuan-tuan masuk dalam kategori yang kedua. Tak kisah, benda tu normal, dua-dua jenis tu normal. Jadi kita ni sekarang ni, tak kira kita ni dalam kategori yang mana satu pun, cuba kita ambil peluang sebelum maghrib bulan Ramadan ni, aku nak penuhkan dengan doa. Ada doa-doa yang aku nak baca. Okey, antara doa yang bagus untuk dibaca adalah yang dekat muka surat yang ke-17. Muka surat yang ke-17 tu tuan-tuan, itu memang antara doa-doa yang diajar untuk dibaca, khususnya antaranya adalah sebelum berbuka puasa. Kalaulah tuan-tuan boleh baca sama-sama dengan ahli keluarga, Masya Allah. Sebahagian daripada kita buat dah ni, saya tahu sebahagian daripada kita buat dah, tapi banyak di kalangan kita tak buat lagi. Sebelum buka puasa, apa yang kita buat selama ni? Sebelum buka puasa, kita bersembang, kadang buka TV, tegur azan kat sini. Waktu dia masuk macam mana dengan TV, dia siap ada sebut lagi, dia kata ustaz kalau azan TV tu sampai dekat hayya al solah, maknanya kawasan kami dah azan. Begitu sekali kan, maknanya dia ada timing pula. Tak apalah, tapi senang ceritanya sebelum azan maghrib tu, kalaulah kita habiskan dengan bersembang, rugilah kan? Sembang keluarga, kadang-kadang dengan kawan, kadang kita buka puasa kat masjid, buka puasa kawan-kawan dengan kawan-kawan bersembang kan? Kalau buka puasa dekat kedai makan, sama-sama kawan-kawan kedai makan, maknanya dia bersembang sampailah azan. Saya cuba jadikan satu budaya, siapa-siapa yang buka puasa, kadang kita buka puasa kat luar, bukan tahun lepas lah ni, tahun lepas tak boleh buka puasa kat luar lah, buka puasa kat rumah lah tiap hari kan. Ni 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, bila kita buka puasa sama-sama tu, kadang-kadang lagi 5 minit nak buka puasa tu, saya akan minta tolong semua kita doa. Doa. Terus bersembang dah. Rugi kita duduk bersembang benda ni waktu doa mustajab. Waktu doa mustajab, berhentilah sembang, nanti kejap lagi, nanti dah azan nak makan sembang lah. Makan boleh bersembang kan, tak ada masalah. Jadi bersembang lah. Tapi yang sebelum makan tu, waktu sebelum azan tu, makan pun tak boleh. Rugilah kalau kita bersembang. Banyakkan berdoa waktu tu. Doa macam-macam. Muka surat 17 ni, yang atas sekali tu, ini antara doa yang sangat bagus kita baca sebelum buka puasa. Baca sama-sama ahli keluarga.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ulang. Betul? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni. Dulu boleh. So ulanglah selalu sebelum buka puasa. Okey? Sebab kita ada banyak benda kita nak minta daripada Allah Ta'ala, dan kita boleh susun 30 doa yang berbeza. Tapi apalah yang lebih besar lagi daripada yang kita nak, daripada pengampunan Allah? Kita nak syurga, nak hindar diri daripada api neraka. Itu antara yang paling besar lah yang kita nak, yang paling umum sekali yang kita nak sebenarnya, iaitu kita nak keampunan Allah, nak syurga, tak nak neraka. Dah itu. Jadi ini antara doa jangan ditinggalkan pada tiap petang sebelum buka puasa tu. Doa-doa yang lain baca juga, tapi ini jangan tinggal. Kalau boleh baca sama-sama dalam keluarga. Kita ajak anak-anak kita duduk sekali, duduklah menghadap kurma tu, dia nak gentil kurma, suka hati dia lah kan, sambil pegang kurma. Lagi 2 minit nak buka puasa, sambil Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kurma dah depan mulut dah, tak apa. Kalau budak buat tak apalah, jangan bapak budak pun buat macam tu juga, sudahlah. Jadi tak apa, suka hatilah kan, dia nak standby, dia nak buka puasa tu kan. Tak apalah, biarlah dia, yang penting baca. Yang penting dia baca benda ni sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kadang-kadang kami baca pluralkan dia, sebab ramai-ramai kan, kadang ada budak-budak tak kerti nak baca apa semua, jadi kita pluralkan je lah terus. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ramai-ramai. So kenapa baca ramai? Sebab nak mengajar, nak mendidik kan, supaya semua sekali tahu nak doa apa dia. Kalau kita kata doa je apa je, tak tahu nak doa apa. Lagi-lagi kalau budak kan, budak sekolah rendah, sekolah menengah lah contohnya. Kadang kita kata kau doa lah apa-apa, ialah doa apa-apa tu apa bah? Dia akan tanya balik. Jadi kita ajar dia, okay, minta syurga, jauh daripada api neraka. Ini contoh doa yang kita boleh baca, penghulu istighfar dan sebagainya lah. Doa berbuka puasa. Doa buka puasa tu yang atas dengan bawah ni dua-dua daripada hadis. Cuma kalau kita boleh upgrade kan, baca sekali yang bawah kan, baca sekali yang bawah. Kalau boleh baca dua-dua. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dhahaba az-zama wa btallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Yang kedua hadis dia lebih sahih daripada yang pertama, tapi dua-dua hadis. So dua-dua kita amalkan. Baca belaka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dhahaba az-zama wa btallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Kita sebut benda ni, dia ada kaitan dengan apa kesan pada diri kita. Kita makan, bila kita makan, makanan masuk, kita dapat kenyang. Bila kita minum, dahaga hilang, haus hilang. Tapi yang kita betul-betul nak adalah pahala tu dapat. Tu yang disebutkan apa, zahabaz zama wa batallatil uruq. Hilang dah haus, tekak pun dah basah. Tapi yang lebih penting bukan tekak yang basah, tapi pahala tu dah sabit, pahala tu dah tetap di sisi Allah. Yang tu yang kita nak. Jadi dua-dua tu kita nak, dua-dua dah nak. Apa, basah kita punya kering, tekak tadi tu pun kita nak juga kan, daripada kering jadi basah. Betul lah, kita nak minum waktu buka puasa. Tapi seperti mana seorang yang dahaga nakkan air membasahi tekaknya, kita juga nakkan pahala daripada Allah SWT. Nak sangat-sangat. Dahaganya kita kepada air macam tu jugalah, ataupun lebih lagi lah, kita punya dahaga kepada pahala daripada Allah. Jadi bila kita buka puasa, kita baca macam tu, kita akan lebih appreciate moment tu. Saat-saat berbuka puasa tu kita lebih hargai. So dia bukan hanya semata-mata kita buka puasa, kita hargai makanan yang depan mata kita je kan, segala macam jenis makanan. Apa nama, bazar Ramadan tahun ni boleh buka kan, dah ada yang bersemangat tu bazar Ramadan tahun ni kan, sebab tahun lepas tak ada
dia nak qada yang tahun lepas punya. Kan? Dia ada orang dia semangat qada benda tu. Semayang 20 tahun lepas tak qada lagi. Kan? Tapi bab makan jangan. Dia memang kena cepat qada. Okey, jadi dia dah fikir dah nak beli apa. Saya tahu, saya ada WhatsApp group sekolah rendah. Jadi kadang-kadang kawan-kawan ni bersembang bab makan, ya Allah. Dia dah cerita dah pasal bazar Ramadan. Dah bersembang dah pasal bazar Ramadan. Nak makan apa, nak beli apa dan sebagainya. Pasal bazar Ramadan. Tak apalah, sukatilah, benda halal kan. Bukan benda haram dia nak buat, benda halal. Nak beli makanan tak ada masalah, benda tu halal. Dia sembang benda halal. Tapi rugi kalau kita hanya memikirkan waktu buka puasa bab juadah. Kita fikirkan, jadi macam mana cara nak bagi datangkan mindset tentang pahala daripada Allah, ni antaranya doa-doa, zikir-zikir yang kita faham. So bila kita baca dan kita berzikir ni, mudah-mudahan mindset kita berubah. Yang aku dapat nikmat ni bukan hanya nikmat makanan kat depan aku ni, tapi nikmat yang besar yang aku dapat sekarang ni, mudah-mudahan aku dapat pahala yang besar daripada Allah. Jadi ketika tu kita punya cara fikir dah berbeza, maka malam yang datang tu kita nak sembahyang tarawih dan sebagainya, dia akan jadi lain. Sebab kita dah mulakan malam tersebut bukan hanya dengan hawa nafsu kita, nafsu makan tu, tetapi kita terus fikir tentang pahala yang sabit sisi Allah, maka kita akan berlumba-lumba kejar lagi pahala, kejar lagi nak sembahyang isyak, nak tarawih kan. Dia dah fikir dalam kepala dia, tarawih tu pun pahala, pengampunan dosa sebagainya. Dia fikir macam tu. Jadi tak adalah tarawih pun fikir more juga. Banyak orang tarawih fikir more pula. Sambil tarawih boleh fikir more hari ni apa katnya. Bahkan more tu jadi benda yang penting pula tu di setengah-setengah tempat. Tempat tuan-tuan saya tak tahu, Masjid Bandayu saya tak tahu macam mana pengurusan more. Tapi setengah tempat saya pergi ceramah, kita kuliah tazkirah Ramadan apa semua seluruh Malaysia, kita nampak ada setengah-setengah tempat tu, ya Allah, kita masuk-masuk aja dia dah tulis. Mula-mula kita nampak parking 8, parking 20. Itu bagus dari sudut pengurusan kan, pengurusan jawatan kuasa masjid, maknanya dia terancang tu. Dia tak nak orang yang sembahyang 20 halang kereta orang sembahyang 8. Walaupun kadang-kadang bagus juga bagi dia terpaksa sembahyang 20 kan. Tapi janganlah niat macam tu kan, sebab mungkin orang tu perlu keluar, dia perlu balik, dia mungkin ada urusan, keluarga dia tak sihat dan sebagainya, jadi mungkin dia kena balik cepat. Jadi bila 28 dia asingkan parking, baguslah, itu bagus dari segi praktikalnya sangat baik. Nanti kejap lagi bila kita masuk ke dalam, sebelum masuk ke ruang solat, dia ada ruang makan kat tepi, kita nampak pula more 8, more 20. Ni serius tuan-tuan, ni bukan cerita rekaan. Dah banyak masjid buat macam ni, saya perhatikan. Banyak dah masjid buat more 8, more 20. Jadi sebab apa? Saya tanya JK Masjid, sebab dia kata kalau kita tak buat macam ni, maka orang yang sembahyang 20 rakaat tak dapat more. Sebab dah kena habiskan dah orang yang sembahyang 8. Rupanya dia sembahyang 8 sebab dia nak perhabis more. Jadi dia perhabis more, nanti witir dia sembahyang balik dengan imam. Jadi 12 rakaat tu dia habis ngadap makanan dia. Padahal buka puasa tu baru je 2 jam tadi. Baru je lepas 2 jam, 3 jam buka puasa. Tapi dia punya makan more tu macam tak makan 5 hari tu. Dia punya dahsyat ngadap more tu. Pelik kerana more tu jadi benda penting bagi orang kita. Sampai perasan tak kan, kita kena buat sponsor berbuka puasa, sponsor iftar, sponsor more. More pun ada sponsor dia kan. Masjid-masjid semua buat begitu. Padahal fadilat yang paling besar sponsor buka tu lah kan. Kalau duit ada lebih, bagi saya lah sepatutnya, kalau duit ada lebih, buka puasa tu kita besarkan lagi. Maknanya instead of kita bagi hanya kepada orang yang di masjid, yang datang ke masjid, kita luaskan AJK masjid, ataupun boleh upah lah, rela ke apa ke, duduk dekat traffic light, bagi dekat orang yang dekat-dekat maghrib tu, bagi dekat semua kereta yang lalu lalang kat situ, orang Islam lah nak buka puasa contohnya. Sebab nak bagi orang buka puasa kan, itu lebih besar pahala daripada jamu more. Antara jamu buka puasa dengan jamu more, mesti jamu buka puasa lagi besar. Bukan maknanya maksud saya lepas ni Masjid Bandayu tak boleh buat more, bukan. Ngamuk orang kejap lagi, confirm AJK masjid kena tukar tahun depan kan. Sebabnya tak ada more kan. Tuan-tuan, maksudnya
keutamaan bagi buka puasa tu jauh lebih besar. Keutamaan bagi orang buka puasa. Jadi kalaupun masjid dah penuh, untuk contoh masjid biasa dia ada kota dia, kadang dah penuh dah, 30 malam dah penuh dah. Sebab lagi tahun ni kita tak dibenarkan buka puasa cara dulu-dulu kan, maknanya kena bungkus dan sebagainya. Tak apalah, tapi katakanlah kuota kita 200 bungkus, so 200 bungkus, habis kalau dah penuh tambahkan jadi 300, apa masalahnya? Dia kata tak ada, orang yang datang waktu maghrib 200 orang je ustaz, tak apa, lagi 100 letak dekat terfilat contohnya kan, bukan letak tinggalkan, bagi-bagi, bagi-bagi, ataupun pergi kat bazar Ramadan ke mana-mana lah, ataupun ada orang susah mana-mana, pergilah bagi 100 bungkus. Itu contoh, maknanya bila kita nampak prioriti, bukan kita gilakan mori tu. Mori sikit-sikit sudahlah, teh tarik 1 cawan sudahlah, korma 3 biji cukup lah tu, mori lah tu, tak payah nak lebih-lebih pun, tak bagus pun untuk kesihatan, kejap lagi nak tidur. Okey, seterusnya, so macam mana kita dapat benda ni, yang doa tadi tu. So doa tadi ni dia akan setkan perjalanan kita pada waktu malam tu. Waktu malam kita pandang macam mana dengan solat malam kita, dengan tarawih kita dan sebagainya, itu dia bermula daripada buka puasa lagi. Jadi macam mana kita sambut Ramadan bermula daripada sekarang. Kita sambut malam-malam Ramadan bermula pada waktu maghrib. Waktu berbuka puasa tu kita dah sambut malam tersebut, malam yang indah, malam yang sangat istimewa. Bermula daripada hari Isnin minggu depan, malam Selasa. Malam Selasa minggu depan itu dah kira Ramadan. Jadi mula waktu maghrib tu kita dah ada mindset, okey, ni malam yang special, malam yang istimewa, malam yang luar biasa. Ni bukan malam biasa-biasa dah, luar biasa dah. Ada orang sekarang dia dah prepare dah ruang ibadat untuk solat dekat rumah dia. Daripada sekarang dia dah kemas-kemaskan, dia dah cantik-cantikkan. Ada yang siap beli lampu-lampu, lip lap apa semua tu, bukan untuk raya, untuk ruang solat dia. Dia dah buat macam-macam dah. Dia dah letak apa-apalah perhiasan, dia dah letakkan rehal yang baru lah, Quran dia nak baca, dah buka siap-siap dah, yang berdebu-berdebu semua tu kan, dia siapkan semua dah. Jadi baguslah, maknanya tu dia dah prepare dah tu untuk Ramadan. Dia dah fikir dah Ramadan akan datang. Saya ceritakan pagi tadi, saya ceritakan tentang bagaimana lebih kurang 7 tahun lepas ada seorang AJK masjid ni, dia meninggal dunia betul-betul 5 minit sebelum azan maghrib malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan maknanya belum puasa pun lagi kan, belum puasa siangnya besok tu. So malam pertama Ramadan, macam kita minggu depan hari Isnin ni lah, hari Isnin minggu depan, hari Isnin tu tak puasa lagi, malam tu tarawih. Jadi maghrib tu masuk Ramadan, dia meninggal 5 minit sebelum masuk maghrib, betul-betul 5 minit sebelum tu. Jadi dia orang kata, ustaz kesian betul dia, tak sempat jumpa Ramadan. Kata-kata walaupun tak sempat jumpa Ramadan, mudah-mudahan pahala Ramadan dia dah dapat penuh lah. Sebab perancangan dia yang begitu teliti, banyak dah dirancang untuk Ramadan tahun tu. Dia pun tak tahu yang kata dia tak sempat buat apa yang dirancang. Tapi niyatul mu'min khairum min amalih, niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Dengan erti kata, walaupun dia tak sempat amalkan, tapi pahala dah dapat dah. Niat itu melayakkan dia dapat semua pahala-pahala tu, 100% dapat pahala. Sebab dia tak buat bukan sebab dia sengaja tak buat ataupun dia malas buat, tapi sebab dia dah mati. Memang tak dapat nak buat, tapi niat dia tu sangat-sangat banyak. So niat yang banyak tu melayakkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan dia pahala berlipat kali ganda. Tentang kita agaknya macam mana kita nak sambut Ramadan, biarlah daripada sekarang ni niatlah betul-betul segala macam perkara, banyakkan betul-betul niat kita. Daripada sekarang niatlah betul-betul secara spesifik tentang tarawih kita, tentang bacaan Quran kita, tentang sedekah kita, tentang apa pun, niatkan betul-betul. Tuan-tuan, kita berhenti sekejap untuk azan Isyak. Azan mana Tok Bilal? Kat dalam, kat belakang, tengah minum, jalan aja. Jalan aja. Ingat Tok Bilal yang jalan. Okay. Tak, maksudnya jalan, bukan lain pula masuk dia kan. Bukan maksud saya. Bahaya betul. Tak, maksudnya berjalan. Okey. Okey, tadi kita kata niat tadi kan. So niat dulu.
Niat dulu daripada sekarang. Buka puasa, majlis buka puasa dekat rumah kita, bila kita nak buat, dah plan siang. Jangan tunggu-tunggu. Jangan dah masuk Ramadan baru kira kita buat lah yang minggu depan kita buat. Plan daripada sekarang, daripada sebelum Ramadan dah plan dah. Dan kami adik-beradik dah plan, okey, setiap hari Ahad bagi-bagi dah. Okey, rumah sekian hari Ahad yang pertama, rumah sekian Ahad yang kedua, rumah sekian Ahad yang ketiga, rumah sekian Ahad keempat. Kebetulan semua duduk kat KL, semua duduk Magelang. Dia tak ada rentah negeri. So elok lah, boleh buat belaka. Senang. Jadi dah boleh buat plan tu kan. Dah boleh sangat dah daripada sekarang. Siap dah buat itinerary dah. Okey, kita mula pukul 6.30, kita baca tahlil dulu. Lepas tu sembahyang maghrib, lepas tu buka puasa, makan, lepas makan sembahyang isyak, tarawih. Dah buat itinerary dah, siap. Rumah siapa, rumah siapa, rumah siapa, rumah siapa. Maknanya masing-masing dah ada niat untuk buat majlis buka puasa. Daripada sekarang kena plan. Jangan tunggu sampai dah masuk Ramadan baru kelang kabut. Plan ni semua membantu kita supaya kita jadikan Ramadan ini betul-betul special dalam hati kita. Supaya mudah-mudahan bila masuk saja Ramadan, kita akan jadi hamba yang paling bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah lagi. Kita akan jadi hamba yang betul-betul bersyukur bila kita dah plan dan dapat benda tu. Berbeza dengan kalau kita tak plan sekarang, dapat dan semua last minute baru buat. Dia punya syukur tu lain kan? Kita plan nak pergi haji, dapat pergi haji, alhamdulillah. Plan 10 tahun, plan 20 tahun, kadang-kadang kumpul duit, syukur tu luar biasa tuan-tuan, berbanding dengan orang yang kaya raya yang anytime dia boleh pergi. Tuan-tuan tahu kan, ada orang pergi Mekah untuk sembahyang Jumaat sebelum Covid lah, sebelum Covid dulu. Serius tuan-tuan, dia tempah jet, private jet, untuk pergi sembahyang Jumaat di Masjidil Haram. Ustaz nak cuba? Sembahyang Jumaat dekat Masjidil Haram tu, habis sembahyang Jumaat balik Malaysia. Dia rasa pahala dia besar buat sembahyang Jumaat Masjidil Haram. Tuan-tuan tu kos berapa tu? Juta tu kos sembahyang Jumaat tu. Tapi buat, ada yang buat. Ni kisah benar, bukan reka-reka ni. Tak apalah, dia jawab, daripada saya belanja beli sewa private jet pergi London, pergi Paris, baik saya pergi Masjidil Haram. Ada betul juga dia cakap. Tapi kita pula cakap, daripada belanja duit tu, baik tuan buat satu masjid lain. Lagi besar pahala dia. Tiap-tiap hari orang sembahyang, tuan dapat pahala. Orang sembahyang Jumaat satu masjid, katalah masjid yang sederhana kan, katalah 1000 orang sembahyang Jumaat, tuan dapat tiap-tiap minggu orang sembahyang Jumaat tu 1000 kali. Bukan tuan pergi ke Masjidil Haram, betul Masjidil Haram dia kata dapat 100,000 kali. Itu yang dia berebut sangat tu. Tapi 1000 kali satu minggu, 100 minggu dah dapat 100,000 dah. Lagi banyak, bukan 100 minggu je masjid tu ada. Masjid tu kekal bertahun-tahun, berpuluh tahun, bayangkan berapa banyak agaknya pahala dia dapat. Itu kebijaksanaan dalam menguruskan harta untuk cari pahala. Contoh. Tapi bukan kita nafikan, memang ada orang macam tu. Okey, kalau orang yang memang macam ni dapat pergi Mekah, syukur dia tu kurang berbanding dengan orang yang disimpan duit berpuluh-puluh tahun untuk pergi Mekah. Dia plan betul-betul nak pergi Mekah, berpuluh-puluh tahun simpan duit sikit. Saya biasa jumpa sahabat-sahabat kita yang macam tu. Bila kita tanya kerja apa, kerja cleaner, kerja cleaner, gaji berapa, begini, ada anak, ada isteri, ada apa semua. Habis macam mana boleh pergi umrah ni? Ada orang sponsor ke apa? Tak, saya simpan duit Ustaz 30 tahun. 30 tahun saya simpan duit, tiap bulan simpan sikit, berapa yang dia mampu lah. Sikit simpan 30 tahun, akhirnya dapat pergi. Saya jumpa seorang pakcik tu, itu umur 70 lebih kan, kali pertama pergi umrah. Pertama pergi umrah, kata, simpan duit, kata, daripada muda umur 70 dapat pergi umrah. Kan syukur dia tu, ya Allah, memang lain sungguh berbanding dengan orang yang biasa pergi. Saya banyak bawa orang pergi umrah. Ustaz Ismi tak payah cerita lah, Ustaz Ismi lagi banyak. Kita bawa orang pergi umrah, sampai kat sana, sampai depan Kaabah, kita tak menangis.
Tapi jemaah yang bawa semuanya bakal menangis yang kali pertama, first timers. Boleh beza first timers dengan orang yang dah berulang kali datang. First timer datang je ke Masjidil Haram kali pertama, masuk saja Masjidil Haram, menangis dulu. Tengok Kaabah, menangis lagi. Itu semua first timer. Sebab syukur dia tu, ya Allah, luar biasa. Tu Nabil, Raja Lawak tu, buat lawak tak habis-habis. Bila dia pergi Mekah, orang cakap dengan dia, Nabil, kau kalau pergi confirm menangis. Dia kata, tak ada makna aku nak nangis, kata. Dia jenis buat lawak, jenis nampak macam happy je kan. Tak adanya aku nak nangis, aku kental lah. Rupa-rupanya dia kata apa, belum masuk Masjidil Haram lagi, dia kata menangis macam apa, segala air keluar, hidung air apa semua keluar, kata. Menangis macam apa. So beza kan syukur kita pada benda yang kita jarang-jarang dapat, ataupun yang kita dah nanti-nantikan untuk dapat. Ramadan, syukur kita tu akan berbeza bila kita rancang daripada sekarang. Susun betul-betul daripada sekarang. Walaupun mungkin tahun-tahun lepas kita dah biasa susun waktu tengah-tengah dan berjaya dapat, tapi akan berbeza bila kita susun daripada sekarang. Kita akan sambut dia dengan sambutan yang selayaknya. Ini kira dah last lap kita dah ni, seminggu yang terakhir, final lap ya? Seminggu yang terakhir untuk kita buat persiapan, planning kita biar details, betul-betul pergi kepada setiap detail. Malam pertama semayang tarawih dekat mana, berapa rakaat, lepas tu malam tu aku nak terus tidur ke aku nak apa semayang lagi qiyamul lail dan sebagainya. Kalau aku tidur, aku nak bangun pukul berapa. Dah tengok dah hari Selasa tu aku kerja, jadi mungkin aku tak boleh nak bangun awal sangat. Contoh, tak apa, plan lah, sekati lah, itu plan kita kan, tak payah samakan orang lain. Aku nak bangun pukul 4.30 contohnya, ataupun pukul 5, subuh lambat sekarang, sempat lagi aku sahur 5.30 contohnya. Jadi pukul 5 aku bangun, aku semayang dulu setengah jam, 5.30 aku sahur, 5.50 ke 6 imsak contohnya lah. Betul, semayang subuh ni plan. Okey, baca Quran bila? Malam tu dah start baca Quran ke belum? Malam tu kalau aku nak baca Quran, berapa lama aku nak baca Quran? Setengah jam lepas tarawih contohnya. So setengah jam lepas tarawih, aku akan setengah jam aku akan duduk dengan Quran dulu, lepas tu baru aku balik rumah contoh. Boleh je plan. Okey, hari yang pertama tu, siang hari tu apa aku nak buat? Quran bila yang aku nak baca? Waktu tengah hari ke, pasar ke? Kita boleh susun. Maghrib nak buka puasa macam mana? Buka puasa kat rumah dengan keluarga ke buka puasa kat masjid? Buka puasa kat rumah macam mana? Apa keadaan aku nak buka puasa tu? Okay, lepas maghrib aku nak buat apa? Lepas isyak aku nak semayang kat mana? Tarawih aku kat mana? Malam tu dan sebagainya. Plan betul-betul sampailah 30 Ramadan. Daripada sekarang, plan tu biar detail, jadual kita tu biar padat untuk Ramadan. Jadualkan betul-betul. Kita kata apa? Orang yang gagal merancang, orang yang merancang untuk gagal. So sekarang ni perancangan kita tu menentukan kejayaan kita. Pengurusan masa, kata Imam Al-Ghazali, ada satu-satu cara untuk kita nampak keberkatan masa. Keberkatan bulan Ramadan yang dipanggil Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang diberkati, salah satunya adalah pada masanya. So masa yang berkat pada bulan Ramadan hanya kita akan dapat apabila kita susun jadual hidup kita. Ni kata Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut, hanya dengan kau susun segala wirid engkau, masa engkau, barulah akan terzahir keberkatan waktu. Itu je. Kalau tak susun, keberkatan waktu tu hilang. Tak sempat tu, tak sempat ni. Tahun lepas, walaupun tak dapat kerja macam biasa satu bulan Ramadan tu, tak dapat juga sembahyang tarawih kat masjid satu bulan Ramadan tu, melainkan imam kan, dan Bilal dan sebagainya, kita tak dapat, kita sembahyang tarawih kat rumah dan sebagainya. Tapi banyak juga kita tak sempat nak buat ibadat-ibadat tertentu. Quran tak sempat nak habis, ataupun tak sempat nak apa lah, dia tak sempat, habis dah Ramadan, sekejap je masa bulan. Yang dia sempat buat apa dia? Kopi dalgona. Dia buat apa lagi? yang tu sempat pula kata. Tuan-tuan yang tak tahu apa kopi dalgona tu, tak apa tuan-tuan, tak rugi kan? Tak ditanya di akhirat nanti, jangan risau. Tapi nak ceritanya adalah kenapa tak sempat? Sebab kita tak susun.
Kita tak susun, itu je. Kenapa aku tak sempat nak tarawih 20 rakaat, lepas tu aku tidur, lepas tu aku bangun, aku dapat qiyam, aku dapat tahajud. Kenapa aku tak sempat nak tahajud? Sebab tak susun jadual. Kenapa aku tak sempat nak tarawih 20 rakaat? Sebab aku tak susun jadual. Kenapa aku tak boleh khatam Quran? Sebab aku tak susun jadual aku dengan Quran. Semuanya dibalik kepada kerana aku tak susun jadual. Ini kata Imam Ghazali. Jadi sangat-sangat penting untuk kita buat benda. Susun dan susun. Dan bila dah susun, satu lagi, last sekali sebelum kita sembang Isyak. Last sekali adalah bila kita dah susun, disiplinlah pula dengan susunan kita tu. Jangan pula bila dah susun, buat jadual semua, tapi dekat ujung semuanya ada bintang, tertakluk kepada perubahan. Subject to change. Ini masalah juga ni. Jadi kita ni tak disiplin dengan jadual kita. Imam Ghazali sebut benda ni juga. Lepas tu Imam Ghazali kata, bila dah susun, jangan pula engkau utamakan benda lain selain daripada apa yang kau dah susun. Maknanya disiplin. Disiplinkan kepada setiap perkara yang kita dah susun. InsyaAllah kita akan nampak keberkatan bulan Ramadan kali ini. Kita akan nampak Ramadan ni memang special. Kita akan dapat buat segala-galanya. Kita biasa cemburu tengok orang yang dapat. Beza kita dengan mereka bukan pada masa 24 jam mereka ada, kita juga ada 24 jam. Tapi bezanya adalah barakah yang mereka dapat pada masa tu. Tuan-tuan, Ramadan dah dekat ni, mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang betul-betul bersedia untuk menyambutnya selayaknya, selaku tetamu yang istimewa yang nak datang berjumpa dengan kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang betul-betul mendapat Lailatul Qadar, dan kita dapat gembira bukan hanya semata-mata ketika berbuka puasa, tetapi gembira ketika bertemu dengan Tuhan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, dan ini yang disebutkan raya dunia, raya akhirat. Tajuk raya tapi pasal Ramadan, sebab kita nak raya di akhirat nanti. Itu yang lebih penting lagi untuk kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, mudah-mudahan kita jadi hamba yang Allah Ta'ala yang bertakwa, yang disebutkan dalam Quran, la'allakum tattaqun, ayat yang mulia sekali saya bacakan tadi. Dan mudah-mudahan kita jadi umat Nabi SAW yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Bukan sahaja berbangga dengan Nabi, tapi yang Nabi pula berbangga dengan ramainya umat, iaitu kitalah yang boleh menjadi kebanggaan Nabi SAW. Bukan menjadi sebab baginda sedih. Bulan Syakban banyakkan selawat, tambahkan cinta kita pada Nabi SAW. Mudah-mudahan bila banyak berselawat, banyak naik kita punya cinta pada Nabi SAW, mudah-mudahan bulan Ramadan kita dapat mengamalkan macam-macam sunnah baginda SAW. Banyak selawat bulan Syakban, tinggal lagi seminggu ni, perbanyakkan selawat kepada baginda SAW. Jadi umat yang baginda kalau tengok kita, baginda seronok, bukan baginda sedih. Tengok umat Islam yang berpecah belah, yang bergaduh tak habis-habis, bertengkar, berteringkah tak habis-habis. Kadang-kadang dengan sebab politik berapa banyak berteringkah orang Melayu kita, orang Islam pada hari ini. Mudah-mudahan biarlah kita jadi sebab Nabi SAW berbangga, bukan Nabi sedih. Confirm Nabi akan sedih tengok umat Islam, umat Nabi yang asyik bercanggah, berteringkah, bertengkar tak habis-habis. Kadang-kadang masuk bulan Ramadan bertengkar pasal nak 98 ke 20. Agak-agak Nabi seronok kan tengok macam tu. Bertengkar tak habis-habis, bertengkar 8 ke 20, bertengkar nak semayang, nak baca niat ke tidak, nawaitu shaum Ramadan, bertengkar bab imsak, bertengkar bab apa-apalah, sampai bab more pun nak bertengkar. Macam-macam benda yang jadi sebab nak bertengkar. Belum cerita bab politik lagi, bab ekonomi, bab apa semua. Jadi adakah kita menjadi umat yang dibanggai oleh Nabi SAW ataupun tidak? Kita tanya pada diri kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita betul-betul jadi umat yang memang Nabi SAW pun gembira bila melihat kita nanti. Mudah-mudahan kita layak untuk menjadi umat yang dapat melihat wajah baginda SAW di padang mahsyar nanti. Kita tahu kita banyak buat dosa, mata kita banyak dosa, tapi mata yang banyak dosa ni kita harapkan mudah-mudahan layak Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat dapat jumpa Nabi SAW di padang mahsyar, dapat minum daripada telaga baginda SAW. Kita nak sangat-sangat masuk ke syurga bersama-sama dengan baginda SAW.
Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum habis ni saya nak minta maaf pada JK Masjid yang saya nampak gaya memang kena bergerak terus. Saya solat jamak maghrib Isyak dan juga saya nak terus ke Kuala Lumpur. Saya nak ke patah balik ke Kuala Lumpur esok pagi anak-anak sekolah dan saya pun ceramah di Putrajaya esok pagi. Jadi minta maaf sangat. Saya tahu jemaah masjid dah sediakan makanan. Saya jarang tolak ni makan ni. Orang kata rezeki jangan ditolak. Tapi malam ni terpaksa tolak lah. Jadi mudah-mudahan jumpa lagi insya-Allah. Lain kali boleh makan insya-Allah. Jadi minta maaf saya undur diri dulu lah.